Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 6? Hari ini Muallimah akan mengajar subjek akidah kafah. Jadi hari ini Muallimah akan masuk kepada tajuk yang pertama dalam buku Akidah Kafah unit 1, iaitu bertajuk Perkara Sam'iyat. Jadi Muallimah harap anak-anak tahun 6 telah bersedia dengan buku kafah yang telah dibeli di sekolah baru-baru ini. Baiklah, boleh bersedia dengan buku dan juga alat tulis. Okay, tajuk hari ini tentang perkara sam'iyat. Okay. Apa yang Muallimah nak terangkan tentang perkara sam'iyat? Yang pertama, pengertian sam'iyat. Apa yang dimaksudkan dengan sam'iyat? Sam'iyat adalah perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan tidak dapat dipikir dengan akal fikiran. Muallimah ulangi sekali lagi. Sam'iyat adalah perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan tidak dapat difikir dengan akal fikiran. Maknanya perkara ni kita tak boleh lihat dengan mata dan kita tak boleh nak berfikir macam mana benda ni boleh terjadi. Benda ni sangat orang kata sangat besar dan kita tak mampu untuk memikirkan macam mana benda tu boleh kejadian tu boleh berlaku hebatnya kan. Okey. Tentu anak-anak akan tertanya-tanya, apa ya perkara sam'iyat ni? Okey. Kita pergi sebelum Muallimah cerita pasal perkara sam'iyat, kita baca dulu dalil tentang sam'iyat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Okey. Kita ada 2. Okey. Apa dia perkara sam'iyat? Mesti anak-anak tertanya-tanya apa dia perkara sam'iyat. Yang pertama, mahsyar. Ni Muallimah sebut secara tak ikut susunan lah. Mahsyar. Apa itu mahsyar? Tempat berkumpulnya manusia setelah berlakunya kiamat, yang mana bila berlakunya kiamat manusia dimatikan dan kemudian manusia dihidupkan kembali di satu tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar ni kita tak boleh lihat dengan mata kita. Kita boleh dengar cerita tapi kita tak boleh nak mengkaji sedetail-detailnya kan. Okey, yang kedua tentang alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah tentang alam kubur, yang mana apabila manusia mati dia akan ditanam di dalam kubur dan apabila berada dalam kubur dia mengalami satu alam, iaitu alam barzah. Yang ketiga, dosa. Dosa adalah dikatakan perkara sam'iyat. Dosa ni kita tak nampak. Kita lakukan tapi dia tak nampak lah, oh ni dosa. Yang kita tahu meninggalkan solat dosa. Tapi macam mana bentuk dosa tu? Benda tu kita tak nampak. Yang kita tahu bila tinggal solat berdosa kan. Yang ketiga, mizan. Apa itu mizan? Mizan ni adalah titian. Mizan ini adalah timbangan yang mana apabila manusia berada di akhirat nanti, manusia akan ditimbang amalan baik dengan amalan yang buruk. Benda yang menimbang amalan manusia itu adalah mizan. Kita tak nampak mizan ni macam mana dan kita tak boleh fikir macam mana penimbang ni, macam penimbang kat kedai ke? Ada berapa skala kat dalam penimbang, kita tak boleh nak fikir benda tu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Yang kelima adalah jin. Jin ni kita tak nampak tapi dia ada. Kadang-kadang ada orang kata dia boleh nampak. Sebenarnya jin ni adalah perkara ghaib yang mana kita tak nampak dia tapi dia ada ya. Seterusnya malaikat. Ni sama juga. Malaikat adalah perkara sam'iyat. Benda tu ada tapi kita tak nampak dengan mata kita dan kita tak bolehlah nak fikir malaikat ni
catat banyak sangat orang kat satu dunia ni. Macam mana malaikat catat? Ramai ke malaikat ni? Kita tak boleh nak fikir benda tu dengan akal kita. Okey, seterusnya pahala. Pahala pun sama. Pahala ni bila kita buat baik, kita akan dapat pahala kan? Tapi kita tak nampak pahala tu macam mana. Contohnya orang tu buat baik, dia akan dapat duit RM10. Yang seorang lagi buat baik dapat pahala. Yang buat baik tadi yang dapat duit, nampak kan duit tu? Oh, RM10. Tapi yang buat baik dapat pahala tadi tak nampak pahala tu. Sebab tu lah budak-budak sekarang ni kalau nak buat sesuatu benda dia nak nampak. Dia nak benda tu nampak. Sebab apa? Sebab dia jadi seronok. Tapi kalau buat satu benda nanti dapat pahala. Tak nampak pun pahala macam mana. Sedangkan pahala itu gunanya di akhirat nanti. Okey, seterusnya syurga dan neraka. Yang ni yang paling hebat lah. Manusia tak nampak pun syurga, tak nampak pun neraka. Tapi manusia boleh dengar cerita melalui Al-Quran, gambaran tentang syurga, gambaran tentang neraka. Tapi kita tak bolehlah nak berfikir secara mendalam macam mana keadaan neraka ni. Dia apa? Macam atas bumi ke kan. Kita cuma dapat gambaran sedikit sahaja tentang keadaan dalam neraka. Selebihnya adalah dari Allah SWT. Okey, seterusnya sirat. Sirat ni adalah titian yang mana apabila manusia dia nak pergi kepada dia dah ditimbangkan tadi amalan, dia nak melalui titian sirat sama ada dia berjaya tak ke syurga atau ke neraka kan. Titian tu telah digambarkan dia punya titi tu sehalus 7 belahan rambut. Tu yang kita pernah dengar kan. Macam mana nak panjat titi ni kan. Macam mana dengan 7 rambut, sehelai rambut pun kita tak mampu nak berdiri. Apatah lagi kita nak berdiri atas belahan 7 rambut tadi. Okey, ini adalah perkara yang sam'iyat yang memang kita wajib percaya tetapi kita tak nampak dengan mata. Okey. Ni dalam buku antum. Perkara-perkara sam'iyat, maknanya ulang balik, pahala, balasan melakukan kebaikan, dosa, balasan melakukan kejahatan, alam barzah, alam kubur, mahsyar, tempat manusia berkumpul selepas dibangkitkan, syurga dan neraka, ganjaran bagi mereka yang taat perintah Allah dan juga orang yang kufur perintahnya. Kalau syurga, ganjaran orang yang taat pada perintah Allah. Kalau neraka, ganjaran orang yang kufur pada perintahnya. Malaikat makhluk yang dijadikan daripada cahaya, jin makhluk yang dijadikan daripada api. Mizan adalah alat timbangan amalan. Sirat, titian antara syurga dan neraka. Okey, seterusnya kita pergi kepada penerangan. Hari ini Mu'alimah ambil 2 sahaja penerangan daripada tajuk perkara-perkara sam'iyat. Untuk akan datang kita akan sambung lagi. Hari ini Mu'alimah nak terangkan tentang pahala dan juga tentang dosa. Sebab tadi kalau kita tengok kat sini ada 9 kan. Jadi hari ini Mu'alimah akan masuk 2 dahulu dan kelas akan datang kita akan sambung lagi 7. Okey, kita tengok pahala. Apa itu pahala? Bermaksud balasan baik yang dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Kerana apa? Kerana mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kenapa Allah bagi dia pahala? Sebab dia taat perintah Allah dan dia tinggalkan apa yang Allah tak suka, apa yang Allah larang. Okey, amalan yang boleh mendapat pahala. Apa amalan untuk kita dapat pahala? Sebenarnya banyak ya anak-anak, tapi ini yang Mu'alimah ambil daripada buku antum dan antum juga boleh berfikir banyak lagi benda amalan lain yang kita boleh fikir. Okey, mengingati Allah. Mengingati Allah ni maksudnya kita berzikir, kita baca Quran kan, kita solat, semua perkara itu kita mengingati Allah. Yang kedua, kita melakukan kebaikan. Dalam dunia ini, buatlah kebaikan. Di rumah ke, di mana-mana kita berada, kita buat kebaikan. Di rumah sekarang ni, kita berada di rumah PDPR. Kita boleh melakukan kebaikan, menolong ibu bapa kita yang mana kadang-kadang penat balik kerja kan. Itu semua kebaikan. Tolong jaga adik, tolong siapkan kerja rumah, insya-Allah. Semua tu ada ganjaran pahala yang Allah akan bagi. Yang ketiga, niat yang ikhlas. Untuk dapat pahala, kita buat semua benda kena pastikan niat kita ikhlas, bukan sebab dipaksa, bukan sebab takut kena rotan dengan mak ayah, ya. Kena ingat tu.
Yang keempat, meninggalkan perkara yang dilarang. Bila kita dapat pahala, perkara yang Allah tak suka kita kena tinggalkan. Contohnya, menonton TV sampai 3-4 jam, kan? Benda-benda, tonton cerita yang tak ada manfaat. Kalau kita tonton TV, tonton berita ke, cerita-cerita rencana agama ke, insya-Allah benda tu memberi manfaat pada kita. Okey, meninggalkan perkara yang dilarang. Okey, seterusnya dosa. Okey, apa itu dosa? Dosa ini bermaksud balasan di akhirat ke atas mereka yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya. Dahlah Allah suruh dia tak buat, lepas tu yang Allah larang dia buat. Contohnya Allah kata jangan mencuri, dia buat. Allah suruh solat, dia tak solat. Tu perkara yang dikatakan dosa. Cara kita nak mengelak dosa. Macam mana cara nak mengelak dosa? Yang pertama, sentiasa memohon perlindungan Allah, sentiasa berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari menjadi seorang yang selalu melakukan dosa. Ampunkan dosa-dosaku sekiranya aku melakukan dosa. Yang kedua, berusaha menjauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Berusaha menjauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Sekarang ni anak-anak suka telah diberikan amanah untuk mengurus gadget sebab untuk belajar. Dalam kita diberi amanah mengurus gadget, kita janganlah buat perkara maksiat dengan gadget tersebut. Walaupun di samping kita belajar dengan gadget, kadang-kadang kita jadikan gadget tu tempat maksiat kita. Kita tengok benda-benda yang tak berapa elok dekat gadget. Ingat, Allah itu tak pernah tidur dan malaikat tak pernah berhenti mencatat. Jadi kita kena ingat, kita kena sentiasa muraqabah, iaitu merasa Allah melihat kita. Seterusnya, mendengar dan patuh kepada nasihat ibu bapa dan guru. Ni kena ingat juga cara nak elak dosa. Mak cakap jangan lawan, guru cakap dengar. Sekarang ni waktu musim PDPR, kan, bila dalam kelas kita tak belajar dalam kelas dah, kita belajar kelas online. Walaupun kita berada dalam kelas online, kita kena tahu adab semasa dalam kelas online. Kita kena dengar cikgu bercakap semasa kelas online. Kita jangan sibuk sembang dekat chat tu sedangkan kita tak dengar pun cikgu mengajar. Ini adalah dosa yang kita lakukan walaupun kita tak pergi ke sekolah dengan lakukan kepada cikgu, apatah pada ibu bapa, kan. Bila dekat rumah banyak sangat perkara-perkara yang kita boleh kita takut kita telah melakukan dosa pada ibu bapa kita. Okey, seterusnya berkawan dengan orang yang berakhlak mulia. InsyaAllah anak-anak, kalau kita berkawan dengan orang baik, baiklah kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang rajin, rajinlah kita. Jadi kita cuba cari orang yang berakhlak mulia untuk kita berkawan agar kita tidak melakukan dosa. Okey, contoh perkara yang diberikan balasan dosa. Apa perkara yang diberikan balasan dosa? Yang pertama, yang Mak Limah ambil ni daripada buku teks antum, ya, tidak bertanggungjawab. Kamu seorang pelajar, tapi kamu tidak masuk kelas online. Kamu seorang anak, tapi kamu melawan cakap ibu bapa. Maknanya kita tidak bertanggungjawab. Kita, maksudnya bila kita seorang anak, kita dah tahu dah apa tanggungjawab kita sebagai anak. Tapi kita tak bertanggungjawab sebagai anak, sebagai murid. Okey. Yang kedua, bergaduh. Ni, walaupun tak pergi sekolah, dia boleh bergaduh dalam online. Boleh bergaduh dalam WeChat. Boleh bergaduh dalam grup WhatsApp. Sampai left group, lepas tu masuk balik, left group, masuk balik. Ini passion anak-anak yang bergaduh secara online. Jadi walaupun kita ni berada di rumah, berkawan secara online, kita boleh berkawan dengan cara yang berhemah, dengan cara yang terbaik, saling mengingat. Kalau ada kesilapan, kita saling bermaafkan, kan? Okey, yang ketiga, mencuri. Ni yang memang akan dapat balasan lah, mencuri. Rasanya kalau dalam PKP ni, kamu berada di rumah je lah. Tapi kadang-kadang dekat rumah ni kena jaga-jaga juga. Janganlah kita amalkan mencuri dalam keluarga kita. Kan? Kadang-kadang ayah balik letak duit, dah hilang duit. Simpan duit sebab nak beli kotak internet, sebab nak pakai internet banyak. Jangan macam tu, sebab apa? Itu adalah dosa. Seterusnya, minum arak. Ini memang tak adalah dalam kalangan pelajar-pelajar, kan. Minum arak ni adalah benda yang haram dan
akan diberi balasan dosa. Lagi kita ada juga merosakkan harta awam. Yang ni kalau dia berada di sekolah, dia rosakkan harta sekolah. Kalau dia berada di tempat lain, dia rosakkan harta-harta yang ada di situ yang bukan milik dia. Jadi ini adalah antara perkara yang diberi balasan dosa. Bukan yang ni saja yang Mak Limah cakap, banyak lagi. Buka aurat pun berdosa. Tak solat lagilah berdosa. Banyak sangat. Ini secara yang kamu boleh faham dengan jelas. Okey, habis dah kita punya penerangan hari ni. Apa dia perkara sam'iyat? Dan Mak Limah ulang balik. Perkara pertama yang kamu kena ingat, apa maksud sam'iyat. Yang kedua, dalil tentang sam'iyat dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tadi. Yang ketiga, contoh-contoh perkara sam'iyat dan apa maksud dia. Contohnya alam barzah, alam kubur, mahsyar, tempat dibangkitkan manusia. Itu semua kena ingat ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat kita belajar apa dia dosa dan apa dia pahala dan perkara yang mendatangkan pahala. Dan yang kelima, apa itu dosa dan perkara yang menyebabkan kita melakukan dosa, dan contoh-contoh perkara yang diberi balasan dosa. Jadi Mak Limah harap minggu depan antum kalau dah bersedia untuk tajuk seterusnya dan dah hafal dah tajuk yang ada ni, sebab tahun ni insya-Allah antum kalau tak ada apa-apa, antum akan menjalani peperiksaan UPKK pada hujung tahun ini. Jadi bermula sekarang antum boleh buat nota, antum boleh buat dah yang Mak Limah bagi ni, buku tulis ada, boleh salin nota tersebut dalam buku tulis. Murid yang nak berjaya adalah murid yang rajin berusaha. Okey, kita pergi kepada latihan buku teks Kafar, muka surat 23. Sila siapkan minggu depan kita bincang jawapan dalam kelas. Maksudnya nanti minggu depan Mak Limah akan bagi video, tapi video tu dah ada jawapan untuk latihan yang ni. Sekarang ni antum kena buat dulu dekat rumah. Nanti minggu depan Mak Limah akan bagi balik dan Mak Limah akan meletakkan jawapan, adakah betul atau tidak antum akan semak. Mak Limah terangkan sedikit ya. Jawab soalan di bawah, tuliskan 3 perkara sam'iyat. 3 sahaja daripada 9 perkara sam'iyat yang Mak Limah ajar tadi. Boleh ya? Yang ini berikan maksud secara ringkas. Tadi ada kat dalam nota Mak Limah, slide Mak Limah kan? Apa sirat, apa hisab, apa alam barzah, apa mahsyar, apa surga. Kemudian, apakah pengertian sam'iyat? Semua ada dalam nota yang Mak Limah bagi. Okey, dah habis dah kelas kita hari ini. Mak Limah harap latihan yang Mak Limah bagi ni tak banyak, satu muka surat sahaja. Anak-anak dapat menyiapkan dengan segera. Jadi Mak Limah rasa setakat ni sahaja kelas Kafar secara rakaman yang Mak Limah buat untuk antum. Semoga antum dapat mendapat ilmu yang bermanfaat pada video kali ini dan antum dapat mengamalkan dan menjadikan dia sebagai sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi Mak Limah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.